Ya Allah, bagilah dia pecah perut dia ke, ya, cirit tak berhenti ke. Dia semua benda-benda dosa tu. Sama ada kita pergi katok dia. Kita minta Tuhan tolong katok, kita tak boleh katok, suruh Tuhan katok pula. Nampak? Kenapa suruh Tuhan buat kerja tu? Ya? Masya Allah. Hamba dia tu, kita yang minta tu, kita minta hamba Tuhan tu. Macam Nabi Ibrahim lah. Kita dah pernah cerita juga Nabi Ibrahim AS. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina habibina Muhammad bin Abdillah wa salawatullahi salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, jangan bosan berdoa kepada Allah. Sebelum ini kita telah dimaklumkan bahwasanya tanda-tanda tertutup mata hati, dan sebelumnya itu lagi tentang menyebut pedoman manusia dan mengatur hidupnya. Segalanya telah bergantung kepada takdir Allah. Apa yang kita nak mohon, apa yang kita nak minta, segala hajat kita yang terlintas, yang terkhatir di hati dan jiwa kita telah maklum oleh Allah, dan Allah sendiri yang mengilhamkan kita, yang mentakdirkan segala-galanya berlaku pada diri kita. Itu artinya kita melihat kepada keadaan doa yang kita mohon, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun memaklum dan mengetahui. Hatta kita angkat tangan itu pun sendiri dengan Allah, dengan izin Allah, dengan ilham yang diberi oleh Allah, kita boleh angkat tangan, ya, sampai tahap itulah. Namun kita tetap kena berdoa sebagai menghadirkan, mendahirkan sifat ubudiyah. Tujuan kita mendahirkan doa, meminta doa, menadah tangan kepada Allah, meminta apa yang telah dimaklum oleh Allah, sebagai mendahirkan sifat ubudiyah kita kepada Allah, melahirkan sifat ubudiyah. Penting. Mengenai hal ini, maka Imam Ibn Atha'illah As-Skandari telah merumuskan dalam kalam hikmahnya yang ke-6 sebagai berikut: la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fi du'a mujiban li ba'sika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaru lak la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Janganlah anda kiranya lambat waktu kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala di samping bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan putus harapanmu kepada Allah. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kepadamu pada memperkenankan doamu pada apa yang dipilih oleh Tuhan untukmu, tidak ada pada apa yang kamu pilih sendiri untuk kamu. Sekiranya kita dapat faham sedikit sebanyak daripada kalam hikmah ini, tapi kita teruskan dengan pencerahannya. Keterangan kalam hikmah ini adalah sebagai berikut: kita selaku hamba Allah hendaklah berdoa dan memohon kepadanya, sebab ini adalah pertanda bahawa kita adalah makhluknya yang tidak dapat melepaskan diri daripadanya. Dan barang siapa yang tidak merasa perlu bermohon kepada Allah, maka dia adalah hamba-hambanya yang sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran sebagai berikut: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nanti ku perkenankan permintaan kamu itu. Sungguhnya orang yang menyombongkan dirinya dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dengan kehinaan. Ya, orang tak berdoa ni dikategorikan sebagai orang sombong, kerana dia menganggap merasanya dirinya sudah cukup dan sudah ada dan sudah berpada, tidak perlu lagi kepada Allah, tidak perlu lagi meminta kepada Allah. Ini berarti bahawa dia tidak mengerti ataupun tidak ada ma'rifah, ya, bahawasanya segala-galanya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia faham, dia erti ada ilmu ma'rifahnya yang mengatur, yang menyusun, yang mentadbir adalah Allah, maka dia akan berdoa kepada Allah. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memperkenankan doa kita. Kita boleh mohon sesuatu kepadanya, tetapi Tuhanlah yang berhak menentukan pada apa yang kita pilih. Jadi kalau mengikut kepada firman Allah ni, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, sudah pasti mengikut dalam penafsiran para ulama tafsir bahawa ayat ini memberi erti bahawanya kata Allah, dan Tuhan kamu berfirman, berdoa kepadaku nanti aku perkenankan permintaan kamu, itu artinya sudah tetap. Setiap doa yang kita minta diperkenankan oleh Allah, kerana ada satu nama di antara nama-nama Allah dalam 99, iaitu Al-Wajibu. Al-Wajibu salah satu daripada 99 nama Allah. Makna Al-Wajibu itu ialah memustajabkan doa, ya. Daripada wajib itu datang, daripada astajibu itu keluar perkataan asalnya wajabah, yajibu wajiban, ya, mengikut timbangan wazan dalam bahasa Arab lah. Jadi artinya, maknanya Allah telah mengkabulkan doa kita. Tapi kaedah cara mengkabulkan doa itu adalah mengikut kehendak Allah sendiri, bukan kehendak kita. Itu di akhir. Kalau kita melihat pada kalam hikmah ini dikatakan wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Satu dengan yurid, satu dengan turid, ada beza di situ. Iaitu maknanya kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kepadamu memperkenankan doamu pada apa yang dipilih oleh Tuhanmu. Yang dipilih oleh Tuhanmu yurid, maknanya Allah, ya. Tidak ada pada kamu pilih sendiri. Pada kamu maknanya kamu memilih, kamu kehendak apa juga, itu bukan artinya dengan kehendak kamu yang akan kamu peroleh, tapi mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi Allah akan mengatur cara mana Tuhan nak kabul doa kita, itu kita kena faham. Dan tertakluk kepada kaedah berdoa, adab-adab berdoa, dan kita mesti memahami, ya, doa-doa kita itu, ya. Dan kita kena lihat pada banyak sudut dan banyak segi, ya, bahawa doa-doa kita itu diperkenankan Allah Subhanahu wa taala dengan bergantung kepada adab-adabnya. Begitu kita patut mohon dan kita patut faham dan patut mengerti. Kita harus berdoa kepada Allah dan Allah akan perkenankan doa kita, ya. Maka di sini sebab kita tidak mengetahui apakah sesuatu yang kita mohon itu baikkah di sisi Allah atau tidak. Kita boleh dalam berdoa memohon kepadanya supaya diperkenankannya harapan kita dalam waktu yang kita tentukan. Kita minta sekarang doa kita dikabul. Kita faham kata sekarang tu bagus, mungkin baik, tapi mungkin tidak baik bagi kita sekarang, ya. Ataupun minta doa itu terus kepada kita, mungkin doa itu tidak sesuai untuk kita, ya. Tetapi Allah berhak dan berkuasa memperkenankan doa kita pada waktu yang dikehendaki olehnya dan bukan pada waktu yang kita kehendaki. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahawa kita tidak mengetahui apakah yang kita mohonkan itu akibatnya baik buat kita ataukah tidak, ya. Mungkin apa yang kita mohon itu menurut pendapat kita baik, tetapi menurut Allah ada yang lebih baik lagi, atau yang tadi tidak baik sama sekali. Demikian juga kebalikannya, sebaliknya, yakni anggapan kita tidak baik tetapi sebenarnya itu yang baik. Kerana itu Allah berfirman dalam Al-Quran sebagai berikut dalam surah Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu kurang menyukai sesuatu sedang ia amat baik untukmu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Tuhan mengetahui, kamu tidak mengetahui. Kita bayangkan satu benda terbaik. Saya pernah bawa cerita ni dulu banyak kali lah. Sebab itu di antara kisah yang lebih mudah kita faham. Bagaimana seorang pekerja pada satu syarikat, satu kilang roti, satu pekerja di kilang roti, pagi petang siang malam duduk buat roti lah. Jadi bila dia buat roti ni, dia tak ada masa nak buat ibadat. Nak sembahyang sunat pun dikontrol, dikawal. Bos dia, majikan dia kawal. Tak boleh buang masa, sembahyang patut-patut sudah. Tak boleh zikir, tak boleh berdoa. Jadi dia tak puas bila sembahyang tu dengan gopoh gapah, dengan tidak ada apa, tidak diiringi dengan sunat-sunat ini. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, ya, bagilah kat aku satu peluang, satu keadaan di mana aku dapat beribadat kepadamu dengan sepuas-puas ibadat. Nampak tak? Dapat makan sekeping roti pun jadilah. Nampak tak? Ya, dapat makan sekeping roti dengan segala ayam pun jadilah, asalkan aku dapat ibadat kepadamu. Tuhan makbul doa dia, makbul. Jadi tiba-tiba kilang tu dimasuki pencuri. Pencuri pakai roti, curi roti-roti habis, curi duit apa semua. Majikan dia kata dia, ya, mengadu kepada polis, tangkap dia, masuk penjara. Masuk penjara betul. Buat ibadat 24 jam, dapat segala hayak sehari dengan roti sekeping tu dah. Nampak? Nak makan apa lain tak boleh lah. Jadi dia minta dulu tu, dia minta dapat makan sekeping roti dengan segala hayak pun jadilah, asal dia boleh buat ibadat banyak. Buat ibadat semua. Penghabis dia menengok, aku nak buat apa ni, dia kata. Dah terlalu banyak sangat masa untuk ibadat, ya. Makan pun tak sehebat mana. Itulah, ya. Sebenarnya minta tolong kepada Allah, minta, ya Allah bagilah kesempatan, ya, supaya majikan dia itu lembut hati. Minta majikan dia lembut hati, ya, supaya mengizinkan dapat aku sembahyang sunat menghadap-Mu, ya Allah. Minta begitu. Ya, itu paling baik. Jadi kita kena faham lah. Jadi dalam masalah doa ni kadang-kadang melampau. Ini imam-imam kita sekarang di banyak masjid-masjid, imam-imam yang tak mengaji bab doa ni. Doa melampau kan. Nabi ada sebut dalam satu hadis, Nabi SAW ada menyatakan bahawasanya, ya, satu ketika nanti akan wujud satu satu kumpulan di masa satu era, akan timbul satu era di mana orang yang berlebihan dalam doa dan berlebihan dalam berwuduk. Berlebihan dalam wuduk ni maknanya buang air, ambil sembahyang tu buang air. Berdoa pun melampau kan, ya. Ini berlaku kepada anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni seorang sahabat Nabi yang terlalu mustajab doa dia. Nabi katakan, Sa'ad berhati-hati bila kamu berdoa, sebab doa kamu mustajab. Dua perkara Tuhan bagi kat Sa'ad ni. Pertama, dia punya panah, dia ni seorang ahli pemanah yang tepat, ya. Tiap-tiap kali dia panah ni memang akan kena sasaran dengan tepat. Yang kedua, dia punya doa mustajab. Ini pun doa Nabi doa kat dia lah tu. Dia dapat kedua tu. Jadi anak dia, bukan dia. Ani bni li Sa'din annahu qala sami'ani abi wa ana aqul. Daripada anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana beliau berkata, ayahku mendengar aku pernah berdoa. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa na'imaha wa bahjataha wa kadza wa kadza wa kadza. Ya Allah, semuanya aku mohon kepadamu syurga, nikmatnya, kesenangannya, begitu begini. Ya. Wa a'udzubika minan nar wa salasilaha wa aghlaliha wa kadza wa kadza wa kadza. Aku berlindung denganmu daripada neraka, rantai yang mengikat, kola besi yang ikat leher, ya, yang belenggu dan begini. Kalau kita ingat doa tu, kena lah tu. Minta syurga, minta pula, ya. Dalam syurga tu, ya, segala nikmat dia, segala kesenangan dia, segala begitu begini, itu melampau. Kita bagi tuition kepada Allah tu. Bila Allah tak faham syurga tu apa, kita kena habaq ke Allah. Kalau nak pergi syurga, bagi dengan nikmat sekali. Betul.
Tak kenal kan? Faham tak tuan-tuan? Nampak tak? Ya. Sa'ad kata dia, faqala ya bunai. Sa'ad bin Waqqas katakan dia, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Nabi pernah berkata, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a, akan muncul satu kelompok manusia yang melampau dalam doa mereka. Nampak? Ini jadilah. Kalau dia minta syurga, tu makna kata semua nikmat dapatlah. Yang pihatok kat Tuhan bagi syurga. Ya. Ada seorang sahabat lagi, anak dia minta, dia nak syurga yang warna putih pula. Ya Allah, kurniakan aku syurga, dan di antaranya syurga yang berwarna putih, yang daripada mutiara yang putih. Itu dia. Dia tak faham lah. Jadi kita hanya minta macam kita lah. Allahumma Rabbana taqabbal. Ini doa Nabi Ibrahim 127 Al-Baqarah. Tentang buka Al-Baqarah 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dia tambah lagi, Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa qiyamana wa sujudana wa taqasha'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamin taksirana ya. Apa ni doa Tuhan ni lah. Minna ni mengikut dalam bahasa Arab, kalau orang faham, minna ni min al-bayyinah dia panggil. Min bayyinah ni dia dah masuk semua. Terima daripada kami ni semua lah. Apa yang daripada kami? Ya. Apa daripada kami yang daripada kami? Doa kami, sembahyang kami, ibadat kami, puasa kami, amalan kami, zikir kami, sedekah kami, jihad kami, amar ma'ruf nahi munkar kami, ya. Kebajikan kami. Masuk dalam min tu, mim nun tu, dari tu. Min tu min al-bayyinah, mengikut dalam bahasa Arab. Ya, orang faham ilmu. Sebab tu bila kita minna tu masuk semua. Ni doa Tuhan pula lagi, ya. Ya Allah, terima daripada kami doa kami, sembahyang kami. Dah sembahyang selesai, qiyam kami, rukuk kami, sujud kami. Kan banyak iman. Maka tu doa tu tak makbul. Doa tu tidak akan makbul, tuan-tuan. Ya, mana ada Nabi ajak doa tu tu, ya. Minta ampun, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wali masyayikhna wali abaina wali ummahatina wali ajdadina. Minta mak bapak tu nenek apa semua. Masyayikhna, syekh tu makna kata termasuk mak bapak tu nenek semualah. Masyayikh tu makna kata semua orang tua-tua yang lebih dulu pada kita. Nampak tak? Masuk dalam syekh. Dia tak faham. Dah sebut masyayikhna, sebut pula lagi wali abaina, bapak-bapak kami, mak-mak kami. Nampak tak? Datuk-datuk kami, nenek-nenek kami, guru-guru kami. Awak Tuhan tak kerti? Dia bagi special tutorial kepada Allah dalam doa. Macam mana nak makbul doa tu? Ya. Rabbana taqabbal minna. Cukup, ya Allah, terima daripada kami, innaka antas sami'un alim. Engkau amat mendengar. Ya. Cukup. Jangan duk tambahlah. Quran tu dah betul. Ayat Quran tu dah cukup fasih dah, ya. Daripada segi nahunya, daripada segi bahasanya, daripada segi sastranya, semua sudah kemas. Jadi bila kita Rabbana taqabbal minna, dah cukup. Dia atur kepada Tuhan. Ini keadaan yang berlaku kepada kita, ya. Rabbana taqabbal du'ana wa qiyamana kalau siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashurana wa ta'darru'ana wa ta'abudana wa tamin taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Nampak? Satu lagi doa Melayu. Ini doa Melayu. Allah mutimana ya Allah bi husnil khatimah. Wa timna'na ya Allah. Itu Melayu punya doa tu. Orang Arab bukan baca apa tu. Allah mutimna bi husn, Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Cukup. Allah mutimana ya Allah. Masuk pula sikit. Tu orang Melayu yang lorat sikit. Orang Melayu. Doa lorat Melayu. Allah mutimna ya Allah bi husnil khatimah. Wa timna'na ya Allah. Itu Melayu punya style tu lah. Ya. Allah mutimna bi husnil khatimah. Cukup. Dia depan ni Allahumma tu dah cukup. Allahumma ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami. Nampak? Dah cukup. Ini di antara melampau. Macam tadi lah. Anak Sa'ad dia minta apa? Dia minta doa supaya Allah bagi kat dia syurga wa na'imaha wa bahjataha. Ya Allah bagi ke syurga aku nikmat dia, segala kesenangan dia. Itu dia. Ya, tu. Jadi maka tu Sa'ad kata apa kat dia? Sa'ad kata kat dia, ya. Jadi kata Sa'ad kepada dia, jawab Sa'ad tadi, kalau kamu minta kepada Allah syurga, artinya segala nikmat syurga itu termasuk dalamnya.
Tuhan akan bagi semua. Bila kamu minta lindung neraka, semua yang pada neraka tu dah dipeliharakan daripada kamu. Tak payah abang belenggu dia, rantai dia, collar besi kan, boleh lihat. Ya. Tu nak. Bara api dia, ayak lebok terbakar dia. Tak usah duk minta lah semua tu. Ini melampau. Macam mana doa kita nak makbul? Ya. Sedih kita duduk belakang tu imam baca doa tu, imam tak mengerti, tak mengaji, itu masalah ya. Pertama tak mengaji, tak tahu pada bahasa Arab. Tak tahu orang tanyalah. Ya, ikut orang-orang yang faham. Tak mau ikut juga, tak mau ikut para alim ulama. Ya, doa mereka tambah sendiri. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyam. Ada kalau tahlil, ada tahlilana pula. Masuk tahlil bersama. Allah. Ya. Punya tak reti ya. Tu pasal min tu faham ya. Min tu al-bayyinah. Makna min tu bayyinah menyeluruh. Maksud masuk dalam segala-galanya masuk dalam tu. Jadi kita tak payah duk perpanjang. Ya Allah sembuhlah penyakit aku, kembalilah kesihatan aku. Cukup. Tak payah habaq penyakit, sakit buah pinggang aku, sakit kepala aku, sakit perut aku, nampak? Sakit saraf aku, tolong kau sembuhkan. Tak payah habaq itu. Ya Allah kau berikan keafiatan kesihatan aku, ya Allah sembuhkan segala penyakit aku. Habis cukup. Boleh faham tak? Bila kita penyakit, semua yang sebab yang melibat dengan penyakit, Allah akan sembuhkan. Tak payah duk ajak Tuhan lagi. Lama duk sakit kepala, duk sakit perut, nampak tak ya? Hilangkan sakit pinggang aku, hilangkan sakit kepala aku, nampak tak? Awak Tuhan tak kerti yang sakit tu. Sakit tu Tuhan bagi. Sakit hang tu pun Tuhan bagi tak? Bukan dia boleh bagi sendiri kan? Tu dia. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan ubat. Tu kita kena faham ya. Jangan kita duk ajak Allah pula ya. Duk atok Tuhan nak kena buat apa ya. Jadi kita minta satu ya. Minta supaya doa kita makbul. Tak payah sebut Allahumma rabbana taqabbal minna doa ana pun tak payah sebut. Sebab Al-Quran bunyi macam tu. 127 Al-Baqarah bunyi Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Bunyi cakap tu. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub 'alaina waghfir lana wa khatayana wa sayyi'atina. Tambah pula lagi. Wa tub 'alaina, taubat dosa besar yang masuk sayyi'at. Sayyi'at dosa kecil. Tengok dia tak faham, ya. Wa tub 'alaina maknanya kita terimakan taubat kami, maknanya kita daripada dosa-dosa besar. Ya. Tapi kata dosa sayyi'atina waghfir lana, tu dosa kecil. Jadi masuk waktu tu pasal apa? Tak kena mengenal waktu alaina. Di persegi balaghah dah rosak apa? Di persegi bahasa Arab tu dah rosak dia punya grammar tu, dia punya jumlah ayat tu sudah dicacat. Tu kita nak abang tu ya. Jadi kena fahamlah. Ikut apa yang Quran dah sebut ya. Quran dah sebut begitu. Sebagaimana yang Quran dah bagi tahu, kita pun terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita nak ambil faham tuan-tuan, supaya kita lihat bahawasanya antara kesalahan kita dalam berdoa kepada Allah, macam mana doa kita Tuhan yang makbul ya, tak boleh makbul. Itu faham. Baik, sambung. Kerana itu maka manusia dalam berdoa kepada Allah terbagi dalam 3 bahagian ya. Sebahagian kita manusia dalam berdoa atau memohon sesuatu kepada Allah, menyerahkan diri kepadanya, terserah kepada Allah tentang apa yang lebih baik diperkenankan olehnya. Maka hasil dari ini ia akan mencapai keridhaan Allah, selalu ada hubungan dengan Allah. Apakah maksudnya diperkenankan oleh Allah atau tidak, hatinya tidak berpaling daripada Allah meskipun doanya lambat, makbul diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tanya balik kepada Allah. Ya, bila dia minta kepada Allah, dia serah kepada Allah. Allah tahu nak mengabulkan doa dia, untuk mengatur doa dia ya. Tapi dia mesti ada satu sangkaan yang baik, bahawa tentulah ya, dia akan mendapat doa yang terbaik daripada Allah. Dia kena ada satu persangkaan yang baik kepada Allah selalu ya. Jangan kata Tuhan tak makbul kot apa aku minta. Jangan ada lagu tu ya. Ataupun awal lambat sangat Tuhan tak bagi. Duk minta macam-macam. Apa satu perkara juga ya. Jadi pilah. Dan kerana itulah pergi cari yang tu, pergi cari yang ni ya. Nak bagi makbul doa dia. Hasilnya dia tak faham bahawasanya doa Nabi Allah Ibrahim AS ketika dicampak masuk dalam api ya, datang Jibril datang bagi tahu, kata ya, bagaimana keadaan kamu sekarang? Dia kata Allah dah hantar aku macam ni, hang tengok dalam keadaan macam ni lah sekarang ni. Ini yang telah Allah hantar bagi aku. Nampak? Adakah perlu apa-apa, boleh aku tolong bantu kamu? Kalau kepada kamu tak payah. Nabi Ibrahim kata, kalau kamu wahai Jibril tak payah. Sebab apa yang Allah hantar ni Tuhan sendiri mengetahui, Tuhan dah hantar siap, sekarang ni berlaku kepada aku. Nampak?
Kalau itu kalau minta kepada Allah, Jibril kata, kalau dah kamu tahu tak berhajat kepada aku, kerana aku makhluk macam kamu minta kepada Allah. Dia kata nak minta apa? Allah dah tahu dah apa aku nak minta. Itu dia, nampak tak? Tak payah minta kepada Allah, sebab Allah sudah mengetahui apa yang akan mohon kepada dia. Sebab ini pun kerjanya, dia yang atur, dia yang takbir, dia yang takdir, aku akan dicampak masuk dalam api. Ya, sebagaimana dia mengatur aku daripada awal, dia juga akan mengatur aku sampai akhir. Ini bahasa dia. Tapi kita kena zahirkan jugalah. Kita tak boleh kata Tuhan dah tahu, tak boleh minta. Sila. Ya, kita kena zahirkan dengan mulut kita minta kepada Allah sebagai menzahirkan sifat abdi kita, ubudiyah. Uluhiyah yang tu kena buat. Nampak tak? Kata Imam Ghazali, sekadar kita menzahirkan sifat ubud. Sembahyang tu menzahirkan sifat ubudiyah. Nampak? Sembahyang sendiri adalah sebagai menzahirkan sifat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba. Ya, dan satu lagi sebab kita ni adalah lemah, dhaif. Maka wajar kita menzahirkan sifat kedhaifan kita, kelemahan kita. Kalau kita tak minta, kita jadi ujub. Ya. Kalau kita minta pula tambah-tambah tadi lah, macam tadi lah minta syurga. Kau nak bagi syurga, ya Allah bagi syurga yang warna putih daripada mutiara, nampak tak? Ya. Tak itu kan? Minta lagu tu pula pada Tuhan. Syurga ni macam-macam, kita tak nampak kan? Begitu punya besar, begitu punya banyak nikmatnya. Bila dibaca bab syurga ni sampai akhirnya orang ni kalau tak ada iman dia kata apa? Ni semua mengarut tu, dia main lagu tu pula dah. Ya. Cuba kita lihat ya tentang hadis-hadis yang menyebut tentang syurga. Tengok dalam Bahrul Madhi juzuk yang ke-18. Ada cerita pasal syurga, ada cerita pasal neraka. Ya. Kita baca hadis-hadis tu. Kalau iman kita tak faham, tak reti, kata Allah berkuasa dengan sebenar-benar kuasa, segala-gala langit bumi ni Tuhan dah buat dah. Takkan benda tu tak boleh buat. Kita kalau baca sekarat pemikiran kita ni kata apa, hadis ni mengarut dah. Takkan begitu punya besar. Ya. Allah boleh buat syurga lagu ni ya. Kita fikir lagu tu sehingga total hadis. Sebab tu jarang kita dengar hadis-hadis tentang syurga diketengahkan kepada kita. Tapi elok kita bacalah kalau tuan-tuan nak tengok dalam Bahrul Madhi juzuk yang ke-18. Ya, tuan-tuan boleh baca hadis-hadis daripada riwayat Imam At-Tirmizi, ya, Imam At-Tirmizi. Sebab tu kita kena ada kitab. Ya, kena ada kitab diurutkan di rumah. Nak kenal hadis Nabi ni kena ada hadis Nabi lah di rumah. Tak ada hadis macam mana kita nak kenal Nabi, ya? Jangan nak kenal syurga neraka, ya. Ya, itu kita antara perkara yang kita akan faham. Jadi pertama sekali, manusia berdoa memohon sesuatu kepada Allah, menyerah diri kepadanya, kita serah kepada Allah, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lebih mengetahui. Allah yang meletakkan di mulut kita berdoa, Allah yang mengilhamkan kita untuk minta kepadanya berdoa, dan Allah sendirilah yang memberikan apa yang kita mohon, dan kita mesti ada keyakinan pasti confirm Allah makbulkan. Itu nombor satu. Nombor dua, sebahagian orang berdoa kepada Allah dengan kepercayaan bahawa Allah akan memegang teguh janjinya, bahawa Tuhan tidak menyalahi janji. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'min kan, innaka la tukhliful mi'ad, semuanya Allah tidak mungkir janji. Ya. Apabila doanya lambat diperkenankan oleh Allah, maka ia menganggap hal keadaan itu disebabkan tidak betul ia melaksanakan doa, atau mungkin kerana syarat-syarat diperlukan dalam berdoa, seperti tidak makan harta yang haram, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Mungkin sebahagian syarat-syarat ini tidak ada padanya. Ini pun kita kena jaga juga. Bila kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang kita tak dapat. Walaupun kita lakukan berbagai adab kepada Allah, ya, dengan adab bangun malam sembahyang tahajud, pakai pakaian putih, ya, pakai putih semua, ya, nak menghadap Allah minta sembahyang hajat. Kemudian kita tambah bacaan-bacaan surah, ya, baca ayat kursi, macam ada kifiat sembahyang hajat kan, 4 rakaat. Rakaat pertama dibaca dengan 50 kali, ya, dibaca dengan 50 kali. Rakaat kedua dibaca dengan 40 kali. Rakaat ketiga dibaca dengan 30 kali. Rakaat keempat baca dengan 20 kali. Ada kifiat tu, ya. Kifiat begitu, ya. Itu dia. Tu nah. 5 4 3 2. Ya, ada je buat macam tu kan, sembahyang hajat. Baca qul Allah. Qul Allah, ya. Itu satu kifiat. Ini bukan daripada Nabi. Nabi tak ajar begitu pun. Ini kifiat daripada pengalaman para alim ulama buat begitu lah, beramal begitu, ya.
Jadi maknanya bila kita baca lagu tu, nampak tu lagu hajat kita akan cepat makbul lah, tiba-tiba tak makbul. Dah buat lagu tu tak makbul pula dah. Aku dah buat lagu tu lama tu kan. Apa kita nak kata? Inilah keadaannya. Jadi pangkat yang kedua yang kita baca ni, mungkin dia akan teringat lah, mungkin aku baca tak betul kot. Syarat dia qul Allah tu mesti ada bismillah. Tiap-tiap kali kita baca qul Allah tu mengikut dalam kaifiat yang diterang oleh ulama itulah, bukan hadis. Ulama terang kalau nak buat ni qul Allah yang kita baca, yang kata tadi mula tu 50, kemudian 40, kemudian 30, kemudian 20 tu, hendaklah tiap-tiap qul Allah itu diawali dengan bismillah. Mungkin dia kata aku tak baca bismillah pun, dia baca qul Allah saja itu sebagai contoh kita buatlah ya. Tak makbul juga doa dia, mungkin ada salah dia, mungkin dia punya bacaan tak betul, ataupun dia ada makan benda-benda haram. Sepanjang ni ada makan benda haram. Barang siapa makan benda haram 40 hari amalan dia tak terima. Nampak? Antaranya minum arak. Yang siapa minum arak maka dia tidak diterima amalannya selama 40 hari, sebab arak ada dalam darah dia 40 hari. Arak ada dalam darah dia 40 hari. Lepas 40 hari baru darah tu akan ditukar dengan darah baru. Nampak tak? Itu sebabnya doa dia tak makbul. Ya, mungkin dia tak minum arak lah, mungkin dia tak makan benda-benda yang haram yang lain. Daripada segi benda zat makanan itu sendiri yang tidak halal, ataupun daripada urusan kerjaya dia yang tidak amanah, tidak jujur, bukan ya? Klaim palsu, klaim. Buat klaim palsu, klaim mileage claim ya, palsu overtime palsu ya, klaim kan. Semua benda haram tu. Semua maknanya bila dibuat macam tu, maknanya doa kita tak makbul. Ini berlaku sendiri Nabi Allah Musa melihat seorang lelaki berdoa di tengah padang pasir dengan debu kusut masai rambutnya. Berdoa ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb, sebut banyak sangat ya Rabb ya. Sampai akhir Nabi Musa tengok kesian, ya Allah, engkau perkenanlah doa hamba ni. Dia minta sangat kepadamu ni. Allah kata macam mana aku nak perkenan? Pakaiannya haram, makanannya haram, usahanya haram. Nampak? Macam mana aku nak terima doa dia? Itu sahih dalam hadis 40 ada. Kita tengok dalam hadis tu, dalam hadis 40 ada kan. Dia memang kita kena faham lah unsur-unsur dia. Ya. Kalau suami bawa makanan yang haram, isteri pun makan, doa isteri pun tak makbul. Nampak? Bagi pula ke anak-anak makan, anak-anak punya doa pun tak makbul. Ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mintalah anak doa supaya Allah ampun dosa ibu bapa. Tuhan tak ampun dosa ibu bapa sebab anak tu makan benda haram. Siapa bagi makan? Bapa bagi makan. Nampak? Itu dia antaranya. Kita kena tengok rawit dia tu lah, kait dia tu, hubung kait. Kena jaga tu semua tu. Jadi makanya antara syarat-syarat doa yang kita kena lihat, di situlah paling penting sekali. Makanan nombor satu. Makanan minuman mestilah yang halal yang terbaik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jangan ada sangkaan yang tidak betul kepada Allah. Kau minta ni Allah nak makbul ke tak? Jangan ada makbul ke tak? Dapat ke tak? Kita mesti yakin doa Allah makbul, sebab bergantung kepada ayat tadi lah ya. Ud'uni astajib lakum. Minta doa pasti aku makbulkan. Itu artinya ya, kita kena faham. Jadi bila ada macam itu, barulah doa kita datang. Dan doa yang kita sebut tadi jangan melampau lah. Minta yang pada-pada, minta yang patut-patut kan. Kita bukan Nabi, minta jadi Nabi tak boleh Lagi satu, kita kena pastikan doa yang kita minta tu kita kena susulkan. Implementasi doa itu perlu ya. Allahumma ja'alni minal hayatil ulama, ya Allah jadikan aku hidup sebagai ulama lah. Tapi tak mengaji kan. Mana boleh lah, mana jadi ulama sampai bila semak orang tu itu imam sendiri ni, imam baca kita nak amin doa dia pun kita geli. Tu dia Allahumma ja'alna min hayatil ulama, jadikan kami hidup sebagai ulama. Nampak macam mana aku nak amin? Saat ni kita buka kitab dia lari keluar, tak mengaji. Tu imam lari keluar. Tadi yang minta jadi ulama, hidup jadi ulama tapi dia sendiri tak menghayati doa dia. Maknanya kita tak faham. Satu lagi, doa yang kita minta tu kita kena faham. Tiap-tiap perincian doa yang kita baca tu kita kena faham apa maksud doa tu. Nampak tak? Tak faham maksud doa tu tak pakai.
memang tertolak, kecuali doa-doa Al-Quran. Doa Al-Quran kita baca tak tahu makna, tak apa, kita dapat. Tapi lain daripada Al-Quran, kalau kita baca doa tu kita kena faham makna. Allahumma hdini fiman hadaita, kena faham apa dia makna Allahumma hdini. Ya Allah, berikan aku hidayah. Siapa yang telah hidayah kepada orang yang diberikan hidayah. Kena tahu pula hidayah tu apa. Hidayah apa kita minta? Hidayah ni ada 5. 4 Tuhan bagi dah, 1 dia tak bagi lagi. 1 tu kita minta kepada Allah, sebab 1 tu Allah pegang, 4 tu dia bagi dah. Saya dah sebut dalam kuliah kita kan, ada kan, hidayah tu, cara kita nak makan tu hidayah tu. Apa benda nak makan, benda yang kita nak makan, hidayah juga. Nak makan benda yang elok-elok tu hidayah daripada Allah. Kalau tidak ada hidayah tu, kita tak dapat makan yang elok. Hidayah tu ada dengan ilmu. Syarat 4 hidayah yang dah dibagi Allah tu mesti dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, kita tak dapat menjalankan hidayah itu dengan baik. Hidayatul akal yang pertama sekali. Hidayah akal mesti ada ilmu. Ya, baru akal itu dapat berfungsi dengan baik, boleh menasihati hati kita, dan hati itu akan merajai seluruh anggota dan jasad kita. Nampak tak? Perlu akal itu dengan ilmu. Ilmu kena ada. Ya, pertama sekali ilmu apa-apa lah, ilmu sama ada ilmu syariat ataupun ilmu yang berhubung dengan urusan adat, ilmu duniawi. Dua-dua kena ada. Baru kita dapat hidayah akal. Itu dia. Ya, itu dia. Itu dia kata hidayah rasa. Tuhan bagi kan yang dipanggil indra. Panca indra. Indra yang 5. Panca tu 5. Panca tu maknanya 5 dalam bahasa Sanskrit. Indra tu artinya kita punya urusan-urusan yang berkaitan dengan jasad kita sendiri. Tangan, mata, telinga, mulut kita, perut dan kemaluan kita. Itu masuk dalam panca. Artinya kita faham panca indera kita itu mestilah dipimpin oleh Allah. Tangan tu tangan kanan, kiri nak guna tu kan. Semua tu ada dengan hidayah Allah. Kalau Allah tak bagi hidayah, tangan tak boleh bergerak, nak bawa, nak pegang apa, nak raba, nak cium, nak hidu, ya. Ini masuk dalam urusan hidayah yang terlibat dengan indera kita, ya. Ketiga, hidayah dengan pandangan, dengan pengalaman kita sendiri yang kita dapat lihat keadaan sekeliling. Ya, Tuhan jadikan itu hijau, ini kuning, berbagai warna-warna yang wujud dalam kehidupan ini, semuanya ada sebab. Maka itu artinya hidayah yang Tuhan beri kepada ilmu, hidayah ilmu. Itu yang ketiga, hidayah ilmu, ya. Pertama hidayah akal, kedua hidayah indera, ketiga hidayah ilmu, ya. Dan yang keempat, hidayah yang berkaitan dengan hubungan sayang dan kasih sayang sama-sama kita. Perangkaan sosial, urusan yang berkaitan dengan sosial. Ini hidayah sosial yang Tuhan bagi kepada kita. Kita tahu nak sayang tu, nak benci ini, nak suka tu, nak ini, adalah dengan Allah, kan? Ya, itu masuk dalam hidayah. Allah juga hidayahkan seorang ibu kepada kambing itu tak pijak anak dia ketika anak menyusu dia tak pijak anak dia. Itu ada hidayah yang Tuhan bagi. Hidayah tu ada kat kita, ya. Hidayah tu dia panggil hidayah sosial yang diberi oleh 4 hidayah yang Tuhan bagi dah. 1 dia tak bagi hidayah tu din, hidayah agama. Ini kita kena minta kepada Allah dalam Fatihah. Kita minta kepada Allah dan kita kena susuli dengan belajar. Kalau tak belajar ilmu agama, macam mana nak dapat ilmu agama? Macam tadilah, minta doa dari ulama tapi dia sendiri tak mengaji. Ya. Tak hadir mengaji, tidak cari kuliah, ya. Ini masalah yang timbul, makanya duk bodoh tang tu lah. Tak dapat hidayah. Itu kita paling penting, kita kena lihat hidayah ilmu, ya. Baik. Syarat. Kemudian C. Ada pula sebahagian manusia tidak luput berdoa kepada Allah memohon sesuatu yang ia maksudkan, tetapi yang punya kesalahan-kesalahan dengan meninggalkan sebahagian apa yang diperintah oleh agama, atau mengerjakan sebahagian larangan niatnya itu. Di samping itu pula hatinya lalai atau tidak sejalan seperti doa yang diucapkan. Nampak tak? Dia ucap lain, dia buat lain. Dia minta lain, dia tak salah. Rabbighfirli, ampunkan bagiku. Warhamni, ya, rahmat dan kasihkan bagiku. Wajburni, cukupkan bagi aku. Ya, wahdini, beri petunjuk kepada aku. Wa'fu anni, maafkan bagi aku. Itu tak reti tu. Ya. Dia kena tahu bila Rabbighfirli, cari jalan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala benci, tak suka, jangan buat. Tapi dia Rabbighfirli, tapi dia sendiri tak meninggalkan dosa. Ya, ini dosa-dosa kecil, ya. Bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, ya. Kena tinggal lah, ya. Sebab dosa-dosa kecil kalau banyak jadi dosa besar. Pasir, butiran-butiran pasir itu sudah himpun juga. Himpun jadi bukit.
jadi rumah. Nampak? Tu nak faham tu kan. Sebab tu dosa kecil kena minta ampun dulu. Minta ampun dosa kecil-kecil ni, ya. Supaya dia tidak bertimbun, kan? Bila dia bertimbun akan jadi dosa besar. Kemudian tu kita lihat dosa besar pastikan dengan taubat. Itu kena ingat. Maka orang ini apabila doanya lambat diperkenan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh menimbulkan ragu-ragu dalam hatinya. Allah memperkenankan janjinya, lantas ia menjadi bingung atau bahkan menimbulkan putus asa. Orang begini adalah orang yang paling rugi. Karena itu kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak jatuh dalam golongan ini. Yang ketiga ni, yang C ni, mereka ni luput doa, tak putus-putus doa, tapi dia tak tahu apa dia doa. Kedua, menyalahi tingkah lakunya, amalannya menyalahi doa yang dia minta kepada Allah, ya. Macam tadi minta ampun, tapi dia pergiatkan dosa, tak putus duk buat kerja-kerja dosa lagi. Macam itulah. Sama lah juga dengan dia minta satu doa untuk didapati dengan keadaan yang begitu baik, tapi dia tidak laksanakan. Contoh, kita kata nak minta jadi orang yang taat. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang taat kepadamu. Nampak? Orang yang taat ni dia kena patuh kepada ajaran Allah dan perbanyakkan amalan-amalan sunat. Itu maksud taat. Ya Allah, tambah ketaatan bagus, maknanya kita amalan-amalan sunat dia kena buat lah. Tapi tak buat sunat, tapi minta taat kepada Allah. Macam mana Tuhan nak bagi taat dekat dia? Ini di antara perkara. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kita minta lepas sembahyang, baca di tahiyat akhir pun boleh, ataupun awal doa sebelum kita berdoa sebagai zikir, kan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah, Nabi ajak kepada Muaz ibn Jabal, ya, dia tunggang sama-sama unta dengan Nabi, ya, bertuah semua dapat tunggang unta sama-sama dengan Nabi. Nabi mengajak dia ketika duduk tunggang unta, ya, aku ajar kepada kamu ya Muaz, hendaklah kamu baca setiap kali di penghujung fi duburi salat, di penghujung salat. Maknanya kata sama ada kamu baca di hujung tahiyat sebelum salam, atau kamu baca awal sebelum kamu berdoa dalam berzikir. Nampak? Nanti kita bawa tu, ya, habis kita istighfar 3 kali, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nampak? Itu tertib doa lah, ikut kaifiat doa yang diamal oleh orang-orang alim, ulama-ulama kita dulu, buat cara begitu, kan. Ataupun kita boleh baca terus dalam tahiyat sebelum bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid, terus boleh ambil doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrik, ya Allah, kau tolong bantukan bagi aku untuk mengingatimu. Kita nak zikir Allah pun kena minta tolong. Kalau Allah tak tolong, kita tak boleh zikir kepada Allah, ya. Kalau kita sendiri nak zikir, tak boleh. Minta tolong, ya Allah, tolongkan bagi aku supaya aku dapat ingat kepada kamu. Nampak? Wa syukrik, mensyukuri kepadamu. Wa husni ibadatik, berindahkan ibadat kepadamu. Dia tambah lagi, wa ta'atik, tambah pula lagi. Ini Allah, saya dengar sakit telinga Datuk Imam dia baca tu. Tu hadis Nabi tu. Dia tambah wa ta'atika, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa ta'atika. Tuhan tak erti. Dan masuk taat tu masuk makna lain dah. Taat ni ada dua. Taat ada dua. Satu taat kepada Allah, satu taat kepada syaitan, dua. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, kan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Ta'bud di sini adalah taat. Ya, jangan kamu taat kepada syaitan. Nampak tak? Kerana dia musuh kamu yang terang. Duk baca Yasin tiap petang Jumaat, tapi tak faham, ya. Jangan tambah taat. Allahumma inni ala macam mana yang Nabi ajak, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, cukup. Wa husni ibadatik, dah cukup, perfect. Jangan ditambah wa ta'atik, masuk taat syaitan sama nanti, kacau. Tu dah dah. Taatnya ada dua, ya. Kalau perbagi wa husni itu satu, ya. Husni itu satu, ya. Satu yang indah, yang baik. Itu saja bagi Allah. Bagi syaitan tidak ada husni. Itu kena faham tu. Jadi maknanya semuanya kena reti. Doa yang kita baca tu kena tahu makna, ya. Tahu makna baru kita sedap, baru kita boleh bawa dengan betul. Kalau tidak, kita pakai sambung semua. Makmum di belakang tak reti, dia harap tu imam turun doa, kan. Dia pakai amin amin amin. Makmum di belakang pun dapat share itu sama, ya. Itu perlu, ya. Perlu sangat. Bab doa ni pun kita kena mengaji, ya. Bukan pakai amin dengar ikut turut, ya. Ikut teruk, dia kena mengaji, ya. Dia pada segi adab dia, dari segi makna dia, pada segi
rahsianya kita kena faham. Baik. Yang ketiga, kita harus yakin bahawa doa kita pasti diperkenankan oleh Allah. Tentang Allah perkenankan doa kita dapat kita pelajari pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda salas. Diterima daripada Sa'id Al-Khudri bahawa telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang muslim yang membaca doa di mana tidak ada pada doa itu, orang yang berdoa ni jangan ada perkara ni, hal-hal yang menimbulkan dosa. Dalam doa tu jangan ada unsur-unsur dosa, ya, minta benda-benda yang boleh bawa dosa, kan? Dan memutuskan hubungan silaturahim. Orang ni yang minta doa tu jangan memutuskan silaturahim dalam hidupnya, jangan ada putus silaturahim. Itu saya pernah sebut dalam satu doa, satu hadis Nabi, kan. Rasulullah yang kata ketika Rasulullah berdoa, Rasulullah kita berdoa, tapi Rasulullah tak doa macam kita buat tadilah. Imam baca doa kita amin, bukan begitu. Masing-masing berdoa lah. Rasulullah dan semua jamaah dalam masjid itu berdoa. Dah habis berdoa, Nabi kata hari ini doa kita Tuhan tak terima. Kerana ada satu orang di antara kita dalam jamaah kita ni yang telah memutuskan hubungan silaturahim. Nampak? Seorang dia punya pasal, ya, habis semua orang punya doa Tuhan tak terima. Dia duduk dalam jamaah, doa dalam jamaah, walaupun dia berdoa sendiri, tapi melibatkan semua jamaah dalam masjid. Disebabkan dia seorang telah memutuskan hubungan silaturahim, maka seluruh jamaah yang ada dalam masjid itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak, ya? Macam tu lah. Jadi dalam kalangan kita sekarang ni macam ni lah sekarang ni. Di antara kita jangan ada, antara kita ni, ya, yang putus hubungan silaturahim. Maknanya jangan ada perkara yang melibatkan hubungan putus silaturahim bab keluarga lah. Ya, tak cakap dengan adik, tak cakap dengan pak saudara, tak cakap mak saudara, ya. Tak cakap ni artinya putus hubungan, tak mau cakap. Tak cakap lama tak jumpa tu bab lain. Nampak tak, ya? Lama tak jumpa pak ngah dia, kan. Mana pi raib pak ngah tu, kan. Punya duk cari rata sampai 20 tahun tak jumpa. Ini bukan putus hubungan rahim. Ini putus dalam makna kata dia punya lost contact saja. Hilang dia punya pertemuan itu, maknanya tidak jumpa di mana tempat tinggal dia, tak tahu dia hidup ke mati. Itu bab lain. Walaupun 10-20 tahun itu bukan putus. Yang ni putus hubungan rahim ni dengan hasrat aku tak akan bercakap dengan dia, aku tak akan tegur dengan dia. Nampak tak? Sampai timbul satu wasiat yang haram. Kita tak boleh laksanakan. Kalau aku mati, jangan bagi dia tengok mayat aku. Tu dia. Sampai tahap tu pada tu. Lagi dahsyatnya. Mayat aku jangan main. Tu dia. Sampai tahap tu haram tu. Wasiat tu jangan ikut. Kena kata ada minta ampun pak, tak baik. Minta ampun lah abang, oi. Jangan kata begitu, tak baik. Ya. Mayat ni Nabi suruh tau. Nabi suruh 6 perkara. Ziarah mayat, Nabi suruh. Kalau ada mayat, kamu ziarah mayat. Kebetulan kamu ada di situ, ada kemungkinan kamu di situ, ada kesempatan kamu di situ, ziarah mayat dia. Kalau mudah jauh-jauh tu nak buat macam mana? Doa daripada jauh. Sebab tu kita ada hukum takziah, kan? Takziah daripada jauh, kan? Ya. Kita mintakan daripada jauh supaya dia diampunkan dosa dia. Daripada jauh kita doa, ya Allah, ampunlah dosa dia. Nampak tak, ya? Terimalah rohnya dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang salih. Nampak tak, ya? Ya, kita minta daripada jauh. Itu satu takziah daripada kita sendiri. Ini kerana kita tak jumpa. Jadi kalau kita ada kesempatan, kita kena hadir, ya. Ini kita pergi habaq pula, suruh lawan hadis Nabi itu. Jangan ikut apa yang Nabi suruh, kan. Nabi suruh ziarah, kita bilang jangan bagi dia main mayat aku. Punya benci sungguh-sungguh. Nampak? Apa yang dapat? Dapat apa kalau yang suruh putus itu? Nampak, ya. Tidak beri manfaat, mudarat lagi ada. Ya, maka tu kita jangan guna bahasa tu. Banyak orang macam tu, kan. Punya marah sungguh-sungguh sampai ke kubur aku jangan main, mayat aku jangan main. Tu dia, nampak tak? Kita tak boleh taat. Wasiat tu kena batal, haram, tak boleh kita langsungkan, ya. Tidak ada orang muslim yang membaca doa di mana tidak ada pada doa itu hal-hal yang menimbulkan dosa. Ya Allah,
Timbul dosa ni maknanya kita minta satu perkara yang musibat lah. Misalnya kalau berlaku apa-apa perkara, baca Yasin. Ini timbul satu perkara apa orang buat naya, kita ke curi ke apa begitu, ini lah baca Yasin. Ya Allah, bagilah dia pecah perut dia ke, ya, cirit tak berhenti ke. Dia semua benda-benda dosa tu. Sama dulu kita pergi katok dia. Kita minta Tuhan tolong katok, kita tak boleh katok, suruh Tuhan katok pula. Nampak? Kena suruh Tuhan buat kerja tu. Ya? Masya Allah. Hamba dia tu, kita yang minta tu, kita minta hamba Tuhan tu. Macam Nabi Ibrahim lah. Kita dah pernah cerita juga Nabi Ibrahim AS. Ketika Allah mengisytiharkan dia sebagai imam kepada manusia. Imamun linnas, kamu manusia, imam kepada manusia. Bila imam manusia nak tengok lah, nak pinak dia, maka Allah membuka lah. Dia dapat tengok, ya, layar maya tu Tuhan tengok dekat dia dapat tengok secara umum. Hamba-hamba Allah sampai kita semua dia tengok ni. Masa tu dapat lihat, ya. Habis dia tengok anak cucu dia. Kemudian dia harapan dia supaya dapat tengok anak cucu yang saleh, betul tak? Tiba-tiba banyak yang talih, bukan saleh, talih. Yang sebalik, nampak? Maksiat berlambat-lambat dia tengok kan. Kalau macam ni anak bina aku nak ada, buat apa lah? Ya Allah, engkau musnahkan dia, itu dia. Nabi Ibrahim musnahkan anak cucu aku yang mana tak berjenis itu. Allah silent, tak jawab. Allah tak jawab. Sebab yang dia minta tu siapa? Hamba Allah tu. Semua tu hamba Allah, bukan hamba dia. Semua tu hamba Allah, Allah yang buat, Allah yang buat. Nampak? Ya. Jadi dia minta, kita minta tu lah, macam saya minta satu bapa suruh bunuh anak dia, boleh? Macam tu. Walaupun anak tu bukan bapa tu buat, ya, bapa tu buat lain lah kan. Ya. Tu. Minta bapa tu tolong bunuh anak. Mana boleh? Ini pula hamba dia sendiri, dia yang buat sendiri. Ya. Kita buat rumah, orang suruh robah rumah kita. Ni rumah hang tu, hang robah rumah hang. Boleh kan? Rumah aku orang suruh robah. Dia minta, dia Allah tak jawab. Jadi Allah balas balik dalam keadaan yang terasing ketika mana Allah perintahkan dia suruh sembelih anak dia sendiri. Nampak? Waktu nak sembelih tu dia sebut kepada Allah, ya Allah, ini anak aku. Ya Allah, inilah anak aku. Nak kata anak aku nak serah kepada kamu lah. Yang tu aja. Dalam kita berorang tahu anak hang rasa lah ke mana anak nak sembelih, ya? Mesti ada rasa sedih, takkan boleh seronok nak sembelih anak dia. Rasa yang amat-amat sedih sangat-sangat ketika dia nak sembelih tu, Tuhan peringat dia. Ingat tak ketika dulu? Ketika aku tahir tunjukkan kepada kamu anak cucu zuriat kamu, maka ada di antara mereka yang mungkar, yang fahsya, yang berdosa. Tiba-tiba kamu minta supaya aku musnahkan hamba aku sendiri. Nampak? Sedangkan petunjuk yang aku bagi kepada kamu pun daripada aku. Aku yang bagi petunjuk kepada kamu, aku yang angkat kamu jadi nabi, angkat kamu jadi rasul. Nampak tak? Bukan kamu boleh angkat sendiri. Hamba-hamba kamu itu mungkin ada yang akan jadi baik, mungkin ada akan jadi soleh. Nampak tak? Itu yang kata Nabi SAW ketika dia Taif. Dia Taif ketika Nabi dibaling batu apa semua, ketika Rasulullah nak pergi ziarah, nak pergi apa, dakwah masyarakat Taif. Tiba-tiba masyarakat Taif itu menentang Nabi, baling batu bagai-bagai. Datang satu malaikat yang besar yang duk jaga kawasan Faran Makkah tu. Ya Muhammad, aku diwakilkan Allah, aku penjaga banjaran Faran sekarang ini. Seluruh Mekah ni aku yang pegang. Engkau sebut aja, engkau setitah, engkau perintah aja, akan aku jalankan kerja. Nampak? Nabi tak respon. Nabi kata diam. Nabi tadah tangan doa, Allahumma hdi qaumi la ya'lamun. Ya Allah, kau beri petunjuk kepada kaum aku. Allahumma yahdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau beri petunjuk kepada kaum aku, mereka tak tahu. Kalau dia tahu kau ni rasul, dia tahu kamu ni Allah wujud, dia tahu Islam tu adalah satu agama yang paling murni, yang paling jati, tentu dia tak akan buat lagu ni, betul? Pertama-tama dia tak tahu aku rasul. Ya, kemungkinan maka Rasulullah berdoa. Sebab tu kita kata masyarakat Taif, ya, yang paling bersih di antara Madinah, Mekah, Taif. Masyarakat Taif lah paling bersih sampai sekarang pun. Masyarakat Taif ni lebih murni lah kalau dipandang dengan masyarakat Arab di Mekah maupun di Madinah. Kita tengok lain, ya. Yang nampak duk kasak-kasak ni orang duk menjaga lah. Yang menjaga daripada luar, yang menjaga di Taif. Mereka ni bawa budaya dia lah, ya. Tapi kalau masyarakat asli yang duduk di Taif tu,
memang mereka ni punya budi pekerti yang cukup tinggi, ya, akhlak yang tinggi, dan kebanyakan di mereka ini golongan-golongan daripada syarif-syarif Mekah dulu asal, daripada syarif-syarif Mekah dulu asal, jadi elok cantik, memang betul, ya. Jadi maka itu Allah bagi petunjuk, maka itu kita kena ingat, ya. Jadi makanya kita minta doa, jangan, kalau apa-apa kita nak baca Yasin, jangan minta bagi kena bala orang tu. Ya Allah, nampak daripada curi barang aku ni, ya Allah Tuhanku, mohon sekiranya kalau ada rezeki aku balik, memang aku punya, ya Allah, Engkau kembalikan kepada aku atau Kau gantikan kepada aku. Nampak? Minta begitu sudah. Ni tak minta dia tu bagi cirit tak berhenti. Nampak? Biar dia teruk, dia mati, dia begitu, dia begini, bagai-bagai lah. Kita salah faham tu. Doa tu memang balik kita. Doa yang kita minta tu kena dia tahu, kena. Kalau Allah izin dia kena. Dia kena baca Yasin, dan doa itu akan balik kepada kita. Kita juga akan kena balik doa tu. Nampak? Kita ni kena cerit balik. Nampak? Sebab kita minta benda tak elok. Benda tak elok memang Tuhan kena buang. Tak boleh simpan. Kena hantar balik kepada orang yang minta. Nampak? Tu nah. Jadi kita kena, kalau ada umat naya pada kita, jangan kita minta dia dibinasakan ataupun mudaratkan. Minta supaya dapat petunjuk, kan? Bagilah petunjuk dekat dia, bagi keinsafan kepada dia, nampak tak? Ya? Supaya dia berakhlak dengan baik, dia tak curi lagi dah, nampak tak? Supaya barangan curi yang kalau dia curi dia tak balik, kalau bukan aku punya pun dia dapat guna dengan baik, nampak tak? Dia akan gunakan apa benda-benda curi itu dengan cara yang baik, ya kan? Itu dah lah, ya. Dan beri keinsafan kepada dia, petunjuk, kan bagus itu kita dengar. Semua doa itu kalau dia tak dapat, Tuhan tak balik bagi kita dapat lah. Ya. Kalau kita minta mudarat, faham dah tu. Mudarat tu akan datang balik kepada kita. Pasti akan datang. Lambat banget, lambat kita akan terima juga. Itu fahamlah yang dikatakan tadi. Ini sebahagian daripada erti doa tadi. Maka itu kita lihat di sini. Kerana itu maka manusia yang berdoa kepada Allah ada 3 bahagian lah. InsyaAllah takat tu dulu kita akan sambung pada kuliah kita minggu depan, ya. Kerana itu manusia dan berdoa kepada Allah 3 bahagian. Kita ambil yang tu balik insya-Allah pada minggu depan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim sayyidina Muhammadin amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.